IPTS. Mungkin doktor boleh kongsikan secara santai sejauh mana keberkesanan dan kaedah berkaitan sistem pembelajaran dikala kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Silakan doktor. Baik, terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih atas jemputan. Saya seronok dapat berkongsi pengalaman dengan Media One TV ni. Cik Wan dan juga Puan Amy dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sedar tak sedar, kes ni dah lebih 2 tahun kan. Ingat tak first case ni dulu detected dekat mana? Dikesan di mana? Di Wuhan kan. Tahun masa tu bulan Disember 2019. Tapi sebenarnya kes ni dikesan lebih awal daripada tu sebenarnya dekat wilayah Hubei di China. Pada 17 November tahun 2019. Maknanya bulan November lagi kes ni dah ada. Masa tu kebanyakannya orang ingat ini kes-kes sesama biasa saja. Tapi sebenarnya penanganan COVID-19 ni sangat dahsyat, ya. Dia bukan sahaja mengganggu dalam sistem tubuh badan dan sistem kesihatan masyarakat, tapi dia juga mengganggu sistem ekonomi dunia. Sistem rantaian ekonomi dunia kan, bukan negara kita je yang kena, satu dunia kena. Di Malaysia pula ada chain effect tu, satu company kalau affected, company lain pun terkesan. Jadi cycling effect tu berlaku kat situ. Jadi kalau kita tengok setakat semalam kes COVID-19 di Malaysia saja, cumulative case tu dah 646,000 dah. Kita tak sangka kan, Malaysia negara kecil tapi kita ada 646,000 kes kumulatif. Walaupun jumlah sembuh tu lebih kurang 87% iaitu 563,000, tetapi kematian tu tengok, kumulatif kematian tu dah 3,768 kematian. Dan tak pernah saya terfikir dalam sejarah sistem kesihatan kita untuk penyakit-penyakit tertentu boleh sampai 78,864 kes yang aktif setakat semalam. Bermaknanya kes aktif ni ada potensi kalau dibiarkan dia akan berjangkit kepada orang lain, ya. Dan kalau kita tengok kes kat dunia pun sekarang ni kumulatif dah 176 juta. Nampak tak dia punya kesan dia tu sangat dahsyat, dan 3 juta, 3.8 juta dah meninggal dunia. Malaysia ni first case yang dikesan adalah pada 25 Januari tahun 2020. Masa tu pelancong daripada luar negara tu datang ke tempat kita. Tapi lepas tu dikesan pula sakit tu pada 25 Januari. Tapi yang kes yang local, first local Malaysian yang kena, seorang yang berumur 41 tahun pada waktu tu, dia dapat detect pada 4th of February, pada 4 Februari tahun 2020. Sampailah sekarang ni kes tu makin banyak dan makin banyak. So pada 16 Mac masa tu kementerian kata tak boleh jadi ni. Lepas tu bila jadi 523 kes, Perdana Menteri pun announce kita kena buat lockdown. Movement control order. Masa tu kan semua takut, nak keluar pun takut. Saya ingat nak pergi pasar pun habis semua pakai dengan face mask lah, dengan sarung tangan lah, bawa spray lagi lah kan. Masuk dalam pasar pun kena spray, lepas tu kena gatal-gatal. Mungkin sensitif kulit agaknya kan. Tapi itulah kesan dia start daripada 18 Mac. Akhirnya, bila tengok kes tu dah banyak sangat, KPT pun dah mula risau. Bila KPT risau, KPT kata okeylah, mulai pada 27 Mei tahun 2020, kita laksanakan online learning. Di situlah kalau kita tengok kebanyakan sistem pengajaran dan pembelajaran dah jadi berubah. Macam OUM agak bernasib baik sebab OUM ni merupakan the first online learning yang ada dekat Malaysia ni. That's why kita dah sustain 21 tahun dengan sistem kita yang dah mantap macam tu. Tapi bayangkan conventional learning, conventional IPTA dan IPTS ni. Maksud saya traditional yang masih lagi gunakan face to face sebagai sumber lecture dia orang dan sebagainya. Akhirnya dia mengubah sistem cara hidup kita tu. Kalau ikut soalan Cik Wan tadi, apa aktiviti yang berlaku selepas tu? Aktiviti yang berlaku selepas tu, kalau Cik Wan ingat lah dan Puan Amy ingat dan sahabat-sahabat yang dalam media channel ni ingat, media TV ni ingat, pertama sekali yang berlaku ialah 2 bulan student terdiam, tak belajar apa-apa, duduk kat rumah je, tak tahu nak buat apa kan. Semua aktiviti stop waktu tu. Tapi pada waktu tu universiti-universiti ternama macam kat luar negara, Harvard University, Cambridge, Oxford pun dah mula risau. Sebab dia kata macam mana ni, sistem pembelajaran kena diteruskan
Menara Gading nak kena keluarkan ahli-ahli akademik yang bagus dan kena pastikan knowledge tu sampai pada pelajar. So pada waktu tu lah kementerian pun cakap, wah universiti kemuka luar negara pun dah mula risau benda ni, so we have to do something. Selepas 2 bulan, kelas pun bermula. Tapi sangat banyak halangan pada waktu tu. Ada satu research yang dijalankan oleh Nabil Hassan dan juga rakan-rakan pengkaji dia. Tajuk dia research tu adalah Exploring the Impact of the COVID-19 Pandemic on the University Students' Learning Life in Malaysia. Dia mengatakan bahawa pada waktu tu IT platform pun tak stabil. Setiap universiti ni dia ada IT platform, dan IT platform tu digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Pada waktu tu, oh ya Allah, nak buka tu pun ada yang masih kekok lagi. Pada waktu tu nak uploadkan learning materials dalam tu pun masih kekok lagi. Maklumlah biasa dengan face to face teaching je kan. Kemudian satu isu yang berbangkit lepas tu, internet access. Ramai masalah. Ada yang gunakan data tapi data pula cepat habis. Kesian dia orang kan. Saya simpati dengan orang yang tidak berkemampuan untuk membeli untuk mendapatkan internet access ni kan. Kemudian kebanyakannya sama ada pelajar ke pensyarah ke, dia kurang biasa dengan learning platforms tu dan tak cukup pengalaman macam mana nak menarik minat para pelajar dalam konteks student centric approach untuk pastikan student attend the class walaupun online dan bagi concentration pada lecture tu. Sangat susah. Kebanyakan yang ada tiba-tiba keluar muka. Sekejap keluar muka, lepas tu keluar huruf M pula. Lepas tu hilang tak ke mana. Tiba-tiba bila lecturer panggil nama, buka. Masa buka tu tiba-tiba kadang-kadang ada dekat luar rumah. Ataupun kadang-kadang yang kes paling teruk, minta maaf cakap dia dekat kolab bilik kecil tu. Dia terlupa tutup kamera tu kan. Bahaya sangat kan. Tapi benda-benda ni berlaku Jadi lagi satu masalah yang berubah pada waktu tu student activity ialah macam mana nak engage dengan lecturer tu. Bila masa nak tanya soalan, bila masa nak handle Google Meet tu, Microsoft Teams dan sebagainya. Benda tu yang menyebabkan ramai rasa, ya Allah, kenapalah perlu ada online learning ni. Tapi kita lupa bahawa online learning ni merupakan satu inisiatif kerajaan. Masa MOHI buat plan pendidikan negara tahun 2021 hingga 2025. Salah satunya elemen yang dimasukkan dalam tu ialah pelajar akan ada hybrid system. Belajar face to face dan dalam masa sama guna pakai teknologi juga untuk buat online class. Tapi rupanya COVID-19 ni mempercepatkan proses tu. Akhirnya 2020 kita dah terpaksa lakukan online learning tu. Satu isu yang paling ketara ialah bagaimana pentaksiran pelajaran tu dilakukan. Student buat assignment, hantar online, macam mana lecturer tu tanda assignment tu. Student jawab exam online, macam mana student marking, lecturer marking final exam tu. Itu merupakan cabaran-cabaran dan akhirnya sebenarnya saya boleh cakap lah 180 darjah aktiviti students berubah. Kalau 360 dia pergi balik ke situ kan. 180 jadi flat macam ni kan, daripada extreme left ke extreme right ataupun extreme right pergi ke extreme left kan, dia jadi macam tu kan. Jadi student pula dia punya sikit lagi Cik Wan dia punya aktiviti tu terganggu sebab apa tau? Kebanyakannya student dia rasa lemah, dia hilang motivasi daripada waktu tu. Dah jadi low levels of positive engagement. Dia rasa macam tak puaslah pandang muka lecturer ni dekat dalam Google Meet je. Tak puaslah tengok muka lecturer ni dalam Microsoft Teams saja. Dekat macam tu tau. Dan kemudian kebanyakannya pada dia orang rasa tekanan tu. Itu sebab beza pelajar-pelajar di OUM dengan pelajar-pelajar universiti awam dan juga swasta yang tradisional ni. Kalau dekat OUM biasanya pelajar-pelajar tu dah bekerja dan dia lebih matang. Jadi kalau lah misal kata adanya online learning ni, dia orang boleh control lagi dia orang punya emotion, dia orang punya motivation dan sebagainya. Tetapi kesian bagi anak-anak kita ni yang student-student, anak saya pun belajar di USIM dan juga UiTM, kesian bagi dia orang sebab sampai satu peringkat macam mana dia nak ada high level of engagement dengan pensyarah, dan yang kedua macam mana dia nak continue socialization tu, proses sosialisasi bersama dengan kawan-kawan. Akhirnya dia menjadi tekanan, duduk kat dalam bilik menghadap komputer 7-8 jam, akhirnya rasa tertekan dan sebagainya. Tapi saya kena cakap, pada kajian saya dan juga kajian yang telah saya baca, saya nak kata bahawa sebenarnya online learning inilah sistem pembelajaran di masa hadapan. Tengoklah, akan datang saya ramalkan kedai-kedai yang menjual barang-barangan secara tradisional ni pun akhirnya
slowly but surely dia akan beralih juga kepada sistem penjualan barang secara dalam talian. Nah, menjimatkan kos dan sebagainya. Apa efek yang lain? Efek negatif sikit nak share Cik Wan dan juga rakan-rakan semua. Sebenarnya dia punya negative effect tu ada satu kajian yang dibuatkan oleh Nabil Hassan juga. Dia kata 69.5% daripada responden, daripada para pelajar di universiti awam mengatakan bahawa kita terlalu banyaklah material nak kena belajar, benda nak kena buat. Dia panggil overloaded with online courses ni. Terlalu banyak. Itu dia rasa. Yang pensyarah pula kadang-kadang buat kelas tak tahulah apa. Pukul 7 maghrib buat kelas sampai pukul 9. Aduh. Kesian kat dia orang kan. Buatlah kelas pukul 8 ke, pukul 9 ke kan. Ini orang nak maghrib. Aduh. Ada sekali anak saya kena kelas pukul 4 petang sampai pukul 5 petang sampai pukul 7 petang. Pada waktu tu asar masuk pada pukul 4.40 petang. Kesian kan. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan dia orang rasa stresnya, overloaded kan. Lepas tu yang paling saya terkejut kan, kajian tu mengatakan 69% pelajar dah mengatakan apa? Habislah, dah tak ada masa depan lah kita ni. Dia orang berasa macam tu. Dia kata, apa ni ya Allah, online learning ni memanglah best. Tapi kita dah mula rasa hilang arah dan hala tuju. Dan 72.8% dah tak boleh kontrol dia punya stres. Dan akhirnya 63.8% menyatakan bahawa tuan, sejak PKP ni, sejak belajar online ni, kami dah tak boleh kontrol kemarahan. Jadi hypersensitif Cik Wan, Puan Amy. Iyalah. 63%. Jadi nak marah je kerja. Itulah dia bila akibat terlalu lama sangat depan laptop agaknya. Cuma sikit lagi saya nak sambung. Yang positif dia ialah student dah mula rasa kadang-kadang ada juga benefit. There must be blessing in disguise kan. Ada juga benefit belajar online ni. Dia boleh study anytime, dia boleh study anywhere, dan yang bestnya lecturer tu rakam, kemudian dia boleh tengok balik rakaman daripada apa yang lecturer tu buat. Itu kebaikan dia rasa macam tu. Dan ada juga responden yang mengatakan okey juga belajar online learning rasa selamat pula duduk dengan family. Kan masa tu KPT kata okey balik semua dibenarkan balik kan. Rasa selamat pula duduk dengan family kan. Kecuali kalau family tu mak bapak dia harimau berantai. Ataupun scorpion. Lepas tu yang seronoknya kan ada 72.4% kata okeylah daripada sistem online learning ni kita dah mula rasa bahawa kita dah mula rasa matang lah, membina kematangan dalam diri untuk kontrol diri dan kontrol stres dan sebagainya. Dan cantiknya ialah dia orang dah mula familiar dengan menggunakan online platform. Tapi yang paling best dia cakap ialah tiba-tiba dia orang punya result exam lagi power. Itu saja. Itu kisah positif. Terima kasih banyak Cik Wan dan juga Puan Amy. Ada kaitan sampingan positif dan negatif dia sebenarnya. Itu pro dan kontra sentiasa ada. Ada pembelajaran ni kan. Pada awal memang mungkin belum ada preparation awal dari segi mindset student tu sendiri kan, sebagai individu pelajar kan. Betul je Wan. Bila dia dah jadi satu rolling life dia, lama-lama dia orang dapat terima lah dan dapat susun atur dia punya scheduling task tu kan. Ya. Cuma yang takut waktu awal dulu lah yang 63.8% kata tak boleh kontrol marah tu. Okey. Kita sambung lagi lepas ni. Kita rehat sekejap. Kita rehat sebentar dan kita akan sambung lagi lepas ini. Jadi pada penonton kat luar sana, stay tune. Boleh Cik. Okey. Jumpa lagi.
kena panas petir malam tadi. Dah kau banget. Okey. Itu dia tadi kita dah dengar dah pendapat-pendapat dan komen-komen daripada Dr. Haji Nazri Makno yang padat berkaitan dengan program pembelajaran kepada pendapat komen yang begitu bernas jauh ke dalam jauh tinggi kata orang putih kan. Jadi kat sini kita serah pada Mel lah. Alright. Okay, kita tahu dah sekarang ni kita dalam norma baru kan, dengan situasi PKP, lockdown lah, macam-macam kekangan yang apa orang kata yang mungkin dihadapi oleh orang-orang di luar sana, mungkin termasuk kita jugalah. Okay, bawah media TV dan juga pensyarah ke, tak kira lah sesiapa pun mereka. So ada kelainan, apabila ada kelainan tersebut, the main issue is mungkin dari sudut kekangan kewangan. Okay, kekangan kewangan, tak kira lah daripada pelajar ke, pensyarah ke, kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, dan sesiapa sahaja. Jadi mungkinkah ada, pada pendapat doktor lah, mungkinkah ada aktiviti galakan sampingan lain yang mana umpamanya aktiviti keusahawanan ke yang boleh diatur oleh individu dari kalangan, mungkin dari kalangan pensyarah ataupun dari kalangan pelajar tu sendiri, untuk dia mengekang situasi yang tertekan pada saat COVID-19 ni. Okey. Okey, doktor. Okey, terima kasih banyak Puan Amy. Sebenarnya ada satu kajian yang very interesting. Pelajar sebenarnya dia jadi tak cukup duit pada waktu COVID-19 tu. Dia sebab dia terpaksa spendkan duit yang dia ada tu untuk beli gadget tu. Untuk pengajaran dan pembelajaran dia. Kemudian dalam masa yang sama dia kata terpaksa spend duit juga untuk subscribe data untuk internet punya connection ya. Dan mau tak mau dia kena dapat juga gadgets tu. Sebab apa? Ada satu kajian mengatakan bahawa 64.7% student ni, kajian oleh Nabil Hassan dan juga Alam dan juga rakan-rakannya, mengatakan bahawa 64.7% student kita masa PKP hari tu dia spend more than 5 hours a day. Ada separuhnya dia spend sehingga 10 hingga 11 jam satu hari depan laptop saja. Depan laptop. Bayangkan kalau satu lecture tu 2 jam. Katalah hari tu ada 3 saja lecture, contoh, dah 6 jam. Nak buat assignment lagi, tambah lagi 4 jam, 2 jam assignment, dah 10 jam pada waktu tu. Dan akhirnya nak dapat masa carikan maklumat juga, tambah lagi 1-2 jam. Itu yang pergi sampai 7, 8, 9, 10 jam tu. Akhirnya untuk nak mengelakkan mata mereka sakit pun, mereka terpaksa beli satu apps, bukan apps saja, satu gadget yang boleh menyebabkan dia letakkan depan laptop tu, mengurangkan radiasi pada mata dia dan sebagainya. Semua tu memerlukan keuangan yang baik sebenarnya. Tapi akhirnya menyebabkan dia orang selalu komplain, tuan tak cukup duit lah tuan, kan, cikgu, sir tak cukup duit lah sir, madam kami ada masalah kewangan dan sebagainya. Hal itu menyebabkan perkara yang serius terjadi, khususnya mereka yang duduk di luar bandar dan juga ataupun yang dalam kategori B40 keluarga dia. Masalah M40 pun sebenarnya kalau anak 6-7 orang pun goyang juga tu, kalau walaupun dia M40. Saya ada seorang kawan T20 dia, tapi anak dia 11 orang. Dia mungkin pening juga dok, dia kata. Anak 11 orang ni walaupun T20 sebab gaji dia 10,000 dan ke atas kan. Jadi bila dia masuk gitu, dia cuba bagikan dengan 11 orang tu. Dia kata punya banyak nak guna duit dan sebagainya. Okey. Selain daripada tu, dia gunakan duit tu untuk peribadilah, nak juga beli makanan dan sebagainya. Akhirnya timbul satu idea. Kebanyakannya daripada para pelajar terpaksa cari duit sampingan. Duit tambahan lah. Dan pada waktu itulah mereka tergerak untuk join platform-platform perniagaan yang popular dekat dalam internet lah. Banyak sekarang ni. Saya bagi contoh boleh Cik Wan boleh handphone ini? Okey,
salah satu contohnya Shopee lah kata. Semua orang dulu-dulu mula-mula fikir Shopee ni adalah kalau kita nak beli barang, kita beli barang kat Shopee. Kemudian Shopee akan hantar barang tu ke kita. Basic konsep dia mudah tu je. Tapi sebenarnya Shopee ke Lazada ke 11 Street ke apa ke dan sebagainya, dia orang ada satu platform yang dia buat khas untuk siapa yang nak menjual melalui platform Shopee tu. That's why ramai rupanya pelajar-pelajar universiti yang ada barang-barang contohnya baju ke, dia jual stiker ke dan sebagainya, ataupun IT gadgets ke, dia dapat dalam bentuk banyak, dalam bentuk pukal, dia jual dalam bentuk single unit. Dia jual dekat platform Shopee, akhirnya dia dapat income. Anak saya mula-mula dia kata, ayah nak cari duit tambahan boleh? Saya kata, sebab saya ni jenis kalau anak saya nak buat bisnes, go ahead. Saya beri sokongan, saya beri galakan kat dia. Sebab saya kata, don't worry. Sebab Rasulullah pun berniaga. Bukan nak kata kerja macam kita ni tak bagus, tapi kerja macam kita ni pun buat juga, kena buat. Tapi Rasulullah pun berniaga. Rasulullah juga seorang pentadbir dan sebagainya. Jadi bila berniaga, insya-Allah akan datang rezeki yang tanpa disangka-sangka tu. Jadi anak saya pun try jual. Masa tu dia jual susu je. Dia jual susu. Saya tanya dia, dalam tempoh beberapa bulan yang dijual tu, saya tanya dia, berapa dapat dalam tempoh 3-4 bulan ni? Bayangkan dia jual melalui platform Lazada, Shopee contohnya. Dia jual juga dalam platform WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya jumlah keseluruhan jualan tu dia dapat 18,000. Jumlah keseluruhan jualan tu saja. Dengan bantuan bapak dia juga. Itu berkat dia tu sebenarnya. Sebab saya ajar dia lah macam mana nak jual guna social media ni, macam mana nak jual guna e-commerce platform dan sebagainya kan. So pada waktu tu lah timbulnya kesedaran ramai para pelajar di universiti kata, yes, this is the best time, we have to find solution, alternative solution, macam mana nak generate sources revenue ni, dia punya personal revenue, income sendiri. Akhirnya universiti pun sedar juga perkara ni. That's why pensyarah-pensyarah universiti sepatutnya dalam tempoh yang sekarang ni bagikan banyak training untuk jadi digital marketers ni. Bagikan banyak perdahan pada orang. Platform apa boleh guna? Kalau nak jual online pula, macam mana nak buat online transaction tu? Delivery tu macam mana? Payment tu macam mana? Nak bagi diskaun macam mana? Promotion pula macam mana cara? Waktu PKP ni lah sebenarnya, kalau tanpa kita sedari lah seminars, workshops on digital marketing tu sangat relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, universiti dah mula kena galakkan para pelajar menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan lebih serius. Banyakkan entrepreneurship project dan kemudian evaluate entrepreneurship project tu dan bagi markah berdasarkan pencapaian dia semasa entrepreneurship project tu. Dia punya price, place, product, promotion strategi tu semua kena buat. Dan yang ketiga, ini nak ngajar dia orang juga ni. Sebenarnya student ni dia seronok buat kebajikan kan. Tapi dalam masa yang sama dia nak duit kan. Ajar dia tentang social enterprises ataupun social entrepreneurship ni. Social entrepreneurship ni konsep dia mudah je. Maknanya pelajar tu yang jalankan perniagaan tu, bukan, pelajar tu yang menjalankan khidmat tu, kemudian ada penderma-penderma daripada luar yang sanggup bagi duit untuk program tu dijalankan. Para pelajar ni kata beri bantuan kepada orang-orang yang susah dalam masa COVID-19. Ya? Dia dapat bajet tu, dia ambil certain portion 10% untuk perbelanjaan mengurus upah dia. Balance dia 90% tu dia beli barang-barang untuk diberi kepada orang-orang yang kurang bernasib baik tu. That is actually part of social enterprise ataupun social entrepreneurship. Di samping dia membuat pahala, menolong orang, dia dapat pahala, penderma dapat pahala, dalam masa yang sama dia dapat income. Nampak tak? Ya, yang ini yang para pensyarah kena tekankan juga pada pelajar pada waktu pandemik COVID-19 ni. Maknanya di samping subjek-subjek entrepreneurship yang ada tu, ajar juga tentang social entrepreneurship ni. Ya? Dan satu yang saya suka tengok student kita pada waktu COVID-19 tu, walaupun dia kata, stres sangat, duit tak ada ni tuan, dia kata. Dia kreatif, pandai-pandai buat jadi personal shopper. Pernah dengar personal shopper ni? Maknanya saya pernah tengok satu student, rumah dia dekat dengan IKEA. Lepas tu dia senaraikan barang-barang yang dia boleh tolong belikan dekat IKEA tu. Akhirnya orang order daripada dia sendiri pergi kat IKEA, beli barang-barang tu and then hantar melalui courier service. Ataupun dia sendiri buat personal delivery dan sebagainya. So benda ni memang terbaik lah saya kata. Idea-idea yang kata
dalam masa COVID ni pun boleh buat duit ke? Yes, dalam masa COVID pun boleh buat duit yang sebenarnya. Kan? Kemudian ada orang lain yang macam bidang-bidang accounting ni, dia tolong juga accounting firm untuk menyediakan bantulah sikit-sikit dari segi sorting out dokumen-dokumen ke dan sebagainya. Itu antara kerja-kerja yang boleh membantu para pelajar dalam konteks entrepreneurship activities dan dalam masa yang sama mengurangkan financial distress ni, mengurangkan tekanan dalam bentuk keuangan pada diri mereka. Alright, itu yang saya rasa ingat walau macam mana pun apa juga ujian yang Allah bagi, Allah mesti datangkan juga dengan kegembiraan selepas daripada tu. Apa ujian, Allah bagi solution dan Allah bagi kegembiraan selepas tu. Macam juga COVID-19 ni, siapa pernah sangka kilang glove tangan tu? Siapa pernah sangka dulu sale biasa-biasa je, tiba-tiba masuk COVID-19 sales dia meletup? Siapa sangka? Dalam COVID-19 ada separuh industri akan turun tapi separuh industri akan naik. Nampak tak? That's why saya mencadangkan universiti ataupun para pelajar teruskan ada niat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Kalau tak boleh dalam big scale, buat dalam small scale dulu. Yang penting you can survive during pandemic COVID-19. Okay, that's it. Itulah, itu sebahagian daripada maksud hikmah di sebalik sesuatu kejadian ya doktor ya. Betul Cik Wan, betul sangat. Kaedah Ada yang sebab tu kita kena selalu thinking ada outside yang the baik, box. ada yang buruk. Ya, selalu fikir luar kotak dan selalulah bersangka baik dengan Allah. Selalu bersangka baik dengan Allah. Itu saja. Kaedah yang praktikal untuk menjana pendapatan ya doktor ya. Betul, Okey. betul Cik Wan. Betul Cik Wan. Macam-macam. Anak saya Cik Wan, boleh kalau sedikit saya tambah Cik Wan dan juga Puan Amy. Anak Betul. saya waktu COVID-19, selain daripada dia jual susu tadi tu, dia jual juga, dia susu tu berperisa pisang lah, berperisa dan saya tak boleh mention dia punya brand lah Ya. Tapi dalam masa yang sama dia jual juga, dia kata, "Ayah, what is the niche market?" Saya kata, "Ada tak market yang kecil tapi sebenarnya ramai orang nak?" Akhirnya dia fikir apa tau? Saya tanya, apa Fifa rasa? Fifa fikir. Saya buat brainstorming dengan dia. Akhirnya dia fikir apa tau? Jual baju tidur lah. Akhirnya baju tidur dia sekali datang shipment habis. Sekali datang shipment habis. Semua tu online punya business. Sekali dia dapat keuntungan, dia jual pada harga murah je tapi dia pergi pada mass volume. Sekali dia dapat untung untuk satu kali jualan, dia dapat RM200. Modal lebih kurang 100. Nampak? Itu antara kaedah student kita boleh buat. Cari perkara walaupun dia kecil tapi ramai orang nak. Itu dia Cik Wan. Nampak Amy? Dia punya Menarik. kan doktor, saya pernah ikuti beberapa ilmu daripada Irfan Khairi. Irfan Khairi. Yes. Saya suka ikuti daripada YouTube dia tu, dia bagi sumber ilmu yang ringkas secara ringkasan. Masya Allah. Tapi ringkas dan padat. Dia punya tu. Dia bagi kita kesimpulan daripada apa yang dia maksudkan daripada apa yang dia buat. Betul Cik Wan. Dia pun very knowledgeable. Very knowledgeable. That's why apa hikmah lain dalam COVID-19 ni Cik Wan? Dia walaupun student tu dipaksa belajar online learning, tapi dalam masa yang sama student tu dipaksa untuk mahir dalam gadgets dan software. Software betul. Bukan IT. tak, Itu boleh buat benda-benda lain. Contohnya berniaga online tadi. Alright. Itu menjawab soalan Puan Amy tadilah. Okay. So kita berehat sekali lagi. Kita jumpa lagi selepas ini. Take time. Kita rehat sebentar. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih Cik Wan. Alright. Tapi tu rasa mau. Aku rasa macam ada benda yang tak kena lah kat suami aku. Peganglah dengan perkataan, dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad. Kau boleh kalahkan aku, Leha. Jalankan tugas kau dengan cara yang baik. Kemungkinan juga ada antara kamu yang akan bukan saya lah tuan.
terpaksa berhentikan awak buat sementara waktu. Minta maaf lah Min. Abang terpaksa minta Amin keluar daripada rumah. Sabar. Sampai bila saya nak bersabar? Kalau macam tu biar saya sendiri yang keluar. Sampai hati awak nak tinggalkan saya. Alright. Okay. So sebagaimana yang Dr. kongsikan dengan kita tadi kan, secara panjang lebarnya macam-macam input yang kita dapat berkaitan dengan kebajikan pelajar dengan aktiviti keusahawanan tu. So kita tahu itu bermaksud bahawa semua pelajar IPT ni masih berpeluang lagi untuk dia menjana pendapatan dengan pelbagai saluran di pelbagai medium lah, especially dalam e-commerce ni. Okay. So saya pasti ada banyak lagi soalan lagi daripada Cik Wan. Itu dia. Kalau kita lihat tadi keadaan kes jangkitan virus pandemik COVID-19 ni kan meningkat dari hari ke hari, ada yang turun, ada yang naik. Lately ni kita nampak ada penurunan ni, alhamdulillah, tapi ada juga yang kita lihat dalam portal kerajaan dan NGO mewawarkan dengan membuka peluang pada orang ramai umumnya untuk menyertai sukarelawan, frontliners. Kita dah nampak kat situ dia buka pada umum orang awam untuk menyertai dia punya tim sukarelawan lah. So ada banyak ada dekat situ dia punya peluang-peluang yang dia dah buka kan. Jadi bagaimana pula pendapat doktor apabila melihat situasi ini, adakah pelajar-pelajar dari institusi penelitian relevan atau tidak untuk aktiviti-aktiviti sedemikian? Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Wan dan juga Puan Amy. Sebenarnya frontliners ni satu perkara yang sangat mulia sebenarnya yang kita buat. Bukan saja di mata manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita kena selalu ada fikir dalam diri, macam mana aku boleh bantu orang lain? Macam mana aku boleh bantu orang lain? Dan jangan kita fikir pasal pahala tu sangat, sebab kalau kita fikir pasal pahala tu sangat, kita akan jadi kurang ikhlas nanti. Walaupun sedikit kita terasa ujub dan takabur, nampak hebat sangat tolong orang ni. Kalau ada sedikit tu, amalan kita silat-silat air bulan boleh terhapus macam tu. That's why saya kata frontliners ni tak kisah siapalah dia, polis ke, bomber ke, rela ke, atau yang lebih penting sekali nurse, doctors, semua medical staff ni, ya Allah, hanya Allah sahaja yang dapat balas kebaikan dia. Tapi kalau kita perasan, bila kes makin lama makin meningkat pada satu tempoh, khususnya pada akhir tahun awal tahun ni, dia mula dah nampak kenaikan tu,
Dan akhirnya tiba-tiba dia betul-betul naik sampai kes 4-5 ribu satu hari tu kan. Pada waktu tu hikmat daripada frontliners ni sangat diperlukan. Dalam masa yang sama, kerajaan pun mengejar herd immunity tu. Herd immunity ni maknanya komuniti kelompok ni yang dah dapat vaccination tu. Yang itu yang penting sebab kita kerajaan punya prinsip ialah bila dah ramai dapat vaccination tu dah ataupun being vaccinated, selepas daripada tu kalaupun ada ancaman daripada COVID-19, insya-Allah dia ancaman tu tak jadi serius sangat, tak jadi serius. Sebab COVID-19 ni masih lagi ada. Itu yang saya nak katakan bahawa frontliners ni sangat penting. Yang pertama untuk memberi khidmat sokongan kepada pihak-pihak yang betul-betul frontliners ni yang menjalankan aktiviti disebabkan bidang kepakaran mereka. Yang ini pelajar IPT boleh bantu dalam bentuk khidmat sokongan je. Contoh, mana-mana student yang ambil bachelor in nursing ke, diploma in nursing ke, mungkin dia boleh bantu dalam konteks memudahkan pergerakan orang yang nak terima vaccination ke dan sebagainya, ya. Dan of course, benda yang paling penting yang saya nak tekankan ialah knowledge kena ada. Kalau kita nak jadi frontliners, kita kena tahu apa itu COVID-19, apa itu VOC, VOI, apa tu kita kena tahu juga macam mana COVID-19 ni berjangkit dan macam mana kaedah perawatan yang dia guna pakai. So, 5 perkara-perkara ni kalau kita tahu, kita akan berjaya lindung diri kita, dalam masa yang sama kita membantu orang lain. Okay, kita tak nak jadi satu hari nanti frontliners, student jadi frontliners, tiba-tiba student ni tolonglah agihkan barang pada orang, tolong barang makanan ataupun arrangekan suntikan dan sebagainya, ataupun tolong buat membantu memudahkan perjalanan untuk test COVID-19 tu, tiba-tiba jangkitan tu kena dekat dia pula. Yang itu kita tak nak. Jadi saya kata student boleh dan baik untuk jadi volunteers. Satunya mungkin dalam konteks memudah cara tadi tu untuk mereka yang kena COVID-19. Yang kedua untuk memudahkan perjalanan sistem vaksinasi tadi tu. Yang ketiga mungkin dalam bentuk setiap daerah ni, setiap kawasan ni dia dah tahu dah siapa yang nak kena vaksin, siapa yang nak dapat injection vaksin tu. Mereka ni akan mainkan peranan untuk follow up, telefon semula orang ni, ingatkan dia, makcik ada appointment tau pada 12 bulan. Kalau makcik tak ada kenderaan, kami boleh datang ambil makcik. Yang itu akan membantu untuk meningkatkan lagi kadar vaksinasi terhadap rakyat Malaysia. Dan itu yang dibuat di Melaka sebenarnya. Ada satu daerah di Melaka, di Masjid Tanah. Sebenarnya YB dia saya nampak sangat proaktif. YB dia buat dekat pusat khidmat komuniti. Katalah dalam senarai, sebelum ni 50% tak hadir untuk vaksinasi. Selepas dia buat tim ni, dia telefon, senarai yang tak pergi vaksinasi kurang, pergi 20% saja. Maknanya 80% dah pergi pada vaccination punya program. Yang itu kita boleh pakai hikmat daripada para pelajar universiti ni untuk jadikan frontliners. Okey, baik. Satu yang saya nak ingatkan lagi sekali kat sini ialah apa juga niat kita untuk jadi frontliners bagi para pelajar sekalian. Ingat, tolonglah update knowledge tentang COVID-19. Sebab knowledge tentang COVID-19 walaupun kita rasa sebab dah lama kan, hampir 2 tahun dah COVID-19 ni, kita selalu rasa tahu jangkitan tu macam mana, melalui apa, semua dah tahu. Tetapi sebenarnya ramai terlepas pandang dalam konteks menjaga keselamatan diri pada waktu membantu orang lain untuk handle kes COVID-19 ni. Banyak benda ni berlaku. Sebab tu kita cakap lately ni kita nampak banyak kes yang jangkitan sporadik ni kan. Akhirnya jangkitan sporadik ni menyebabkan dia tak tahu dah berasal daripada kluster mana. Yang itu antara sebabnya ialah walaupun dia tahu COVID-19 tu ada, COVID-19 is real, tapi dalam konteks knowledge COVID-19 yang ada tu dia tak apply-kan secara total, secara menyeluruh. Contoh, dia pakai sarung tangan, tolong orang COVID-19. Tetapi sebelum cabut sarung tangan tu, dia tak sanitize dulu sarung tangan tu. Akhirnya kuman COVID-19 tu mungkin boleh ada dekat surface tu lagi. Dan worst case scenario, dia tanggalkan dulu yang belah kanan ni tiba-tiba tangan ni dah free kan. Okey, tiba-tiba dia tanggalkan pula yang sebelah kiri tu, dah terkena tangan kanan ni, cuit COVID-19, ke kuman COVID-19, akhirnya sentuh dekat dia punya hidung. Sebab selain daripada dia masuk melalui mulut, hidung dan sebagainya, jangan lupa COVID-19 juga boleh masuk melalui mata.
Kan? So perkara-perkara ni kita kena ada. Satu lagi, last. Dia berbual dengan kawan-kawan, para pelajar yang jadi frontliners ni, berbual dengan kawan. Dia pakai face mask. Tetapi dia terlupa pakai face shield apabila dalam kelompok yang lebih besar. Dia buat penjarakan sosial, tetapi dia rasa tu 1 meter. Rupanya kurang daripada 1.5 meter. Tapi kurang daripada 1.5 meter sebenarnya. Sebab kajian mengatakan bahawa air liur kita ni bila dia jatuh keluar, sampai dalam konteks 1.5 meter jaraknya, dia akan jatuh ke bawah. Tetapi bila kita semakin rapat dengan orang, akhirnya menyebabkan apa yang dia cakap tu termasuk juga ke kita, walaupun kita pakai face mask ni, yang separuh ni, tapi mungkin boleh kena dekat mata. Mungkin boleh kena dekat bahagian-bahagian lain, tangan kita dan sebagainya. Dan benda-benda macam ni akhirnya menyebabkan kita nak tolong orang, nak jadi frontliners, tetapi akhirnya memakan diri kita sendiri. Now, persoalan sama ada baik atau tidak student ni jadi frontliners, saya tetap dengan prinsip bahawa ya baik, satunya membantu kerajaan dan membantu masyarakat, membantu meringankan beban kerajaan, tapi dalam masa yang sama please para student yang saya kasih sekalian, jaga keselamatan diri, update knowledge pasal COVID-19 dan buat plan what you want to do and do as planned. Itu saja Cik Wan dan juga Puan Amy. Itu pasal lah sebab apa ni, kerajaan bicara dengan kita mensyorkan kita guna face mask dua. Betul. Kita pakai double. So untuk keselamatan yang lebih jamin lah maksudnya kan. Tapi ada yang pakai terbalik lah Cik Wan. Ada kan. Fabric tu dekat dalam. Ada fabric dekat dalam yang surgical mask tu yang dekat luar. Salah luar. Terbalik. Surgical mask tu kat dalam, fabric tu yang dekat luar tu patutnya. Itu sebenarnya pun kena ada satu slot orang kata apa untuk pendedahan pada masyarakat. Kedaran lah, awareness. So situ ada yang orang terlepas pandang, so kadang ada orang rasa dia betul. Ya. Betul lah pakai macam ni kan. Sebenarnya benda tu salah. Kan? Lagi satu para pelajar yang jaga-jaga ni, kalau para pelajar yang tolong tolak wheelchair ke dan sebagainya, jaga-jaga bila dah ramai sangat orang pegang wheelchair tu, ditakuti kuman COVID-19 mungkin ada dekat situ. Dan sesiapa yang pergi hypermarket pula ataupun supermarket, jaga-jaga troli yang kita gunakan tu, ramai orang dah pegang. Jadi that's why saya selalu ingatkan benda tu, to be on the safer side, bawalah yang kecil punya sanitizer tu. Pakailah. Saya masa pergi pejabat lagi tu Cik Wan dengan Puan Amy, ada satu peringkat 10 kali saya cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Dia kena sebenarnya doktor. Dia lagi satu dekat Petropam. Petropam. Yes. Petropam. Kita tak tahu sebelum kita dah berapa ramai orang ni kan. Betul. Memang kita difahamkan kebanyakan stesen minyak memang dia amalkan pagi-pagi dia orang akan sanitize, ataupun malam lepas dia buat closing station dia akan sanitize. Tapi in between tu lah. In between tu kita tak tahu berapa ramai orang dah pegang dan siapakah orang yang pegang, adakah dia bergejala atau tidak kan, kita tak tahu. Jadi lagi satu Cik Wan, last sekali Cik Wan, kalau Cik Wan dan Puan Amy sedar benda ni, selalunya student kita ni dia tidur lewat malam tau. Kadang-kadang dia main game ke, wallahualam, saya sangka baiklah, Ustaz. Kadang-kadang dia tengok movie ke apa malam, dia tidur pukul 1 pukul 2 pagi. Tapi kadang-kadang dia study. Akhirnya dia macam mana tau Cik Wan? Dia rasa macam bila dia buat sesuatu tu, bila besok pagi tu, dia rasa macam kena sesema tau. Dia sebenarnya bukan sesema tu mungkin resdom dan sebagainya. Akhirnya kalau Cik Wan perasan dan juga Puan Amy perasan, kebanyakan student kita akibat tidur lewat pagi, dia selalu gosok hidung dia. Sedangkan perbuatan menggosok hidung ni pada waktu-waktu sekarang ni sangat berbahaya tanpa tangan tu disanitize terlebih dahulu. Jaga-jaga. Sebab sekarang punya COVID-19 punya kuman bukan attack orang tua-tua lagi sekarang ni. Orang muda-muda dengan baik kena. Betul. Yep. Saya setuju. Right. Baik. May ada soalan, Men? Puan Men? Okay. So, kita rehat lah. Break dulu. Kita break dulu. Kita rehat sebentar. So, kita jumpa lagi lepas ni. Doktor? Puan Men? Ya, boleh Cik Wan. Boleh. Terima kasih. Kita kembali pada Pak Tom.
Okey, kita dah dengar tadi komen begitu padat daripada doktor sendiri berkaitan dengan aktiviti pelajar melibatkan perrumpanan barisan hadapan frontliners kita. So banyak impact dan input dari situ yang dah disampaikan oleh Dr. Haji Nazri Muhammad Noor tadi. Baik, soalan terakhir silakan Mel. Ada apa-apa lagi? Alright, so mungkin ada lagi soalan lah yang mungkin adalah sekali tadi saya ada dengar lah doktor cakap mungkin apa orang kata PDPR ni mungkin berlanjutan ataupun mungkin pada masa hadapan ni menjadi satu benda yang satu kemestian ataupun mungkin dah memang semua IPT pun buat benda yang macam online punya study ni. And then apakah mungkin ada formula pembelajaran yang orang kata mungkin komprehensif untuk pelajar-pelajar IPT ni sekiranya dalam jangka masa sekarang ni mungkin sehingga Disember 2021 ni ataupun mungkin 2022 ni juga jika ianya berterusan. So macam mana tu doktor? Apa komen doktor? Itulah, terima kasih Puan Amy. Ya, kalau kita tengok kan kesian anak-anak pelajar kita yang tingkatan 4 tahun ni, tingkatan dan juga tingkatan 5 tahun ni yang akan ambil SPM. Yang senior dia yang baru-baru ni dapat result ni, dia orang okey sikit pasal masa senior dia tu form 4, at least masih ada kelas lagi. Tapi student yang form 5 sekarang ni adalah kesian student-student yang batch last year form 4 yang betul-betul 110 hari belajar online saja PDPR. Kesian dia orang Tapi insya-Allah saya rasa cikgu-cikgu yang ada sekarang di Malaysia sudah cukup matang disebabkan dah setahun lebih, dekat 2 tahun dah COVID-19 ni, dia dah cukup matang untuk handle isu PDPR ni Kita doakan yang terbaik saja. Cumanya bagi pelajar yang IPT sama ada IPTA atau IPTS IPTA ni Universiti Awam lah, UA saya nak pesan macam ni lah. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ministry of Higher Education pernah menyatakan, pernah buat kajian, kalau pelajar universiti dia untuk excel dalam study, dia kena belajar minimum 4 hours a day. Minimum 4 hours. That means kalau kita tengok anak-anak kita ni ataupun para pelajar yang jika ada yang menonton rancangan ni yang belajar kurang daripada 4 hours per day ni, jangan harap kita nak excel dalam final exam. Jangan harap kita nak excel dalam study kita tu. Minimum 4 hours. The more the better. Tapi isu dia sekarang ni, berapa jam kita boleh tahan nak jaga mata kita dan sebagainya. So pada saya, kalau nak lebih sangat pun 5 hours tu pun dah kira cantik dah. Mungkin 2 jam setengah siang, 2 jam setengah malam. Ataupun katalah, doktor saya nak 6 jam lah doktor. Okay fine. 3 jam buat siang, 3 jam buat malam. That's it. Sebab mak bapak tugas dia cari duit untuk anak-anak belajar. Tanggungjawab anak-anak belajar, itu saja. Tanggungjawab anak-anak belajar, itu saja. Jangan fikir benda lain dah. Ada fikir nak kena cari power lah waktu ni ayah. Kena cari girlfriend lah waktu ni kan. No. Pada waktu ni sebenarnya ialah tanggungjawab pelajar ialah belajar. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya. Tanggungjawab pelajar ialah belajar. Dan belajar kena berguru. Berburu ke lapang sasar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Nampak tak? Belajar kena berguru lah. Belajar kena berguru. Betul. Okay? Now, apa yang kita boleh buat? Dalam konteks belajar berguru inilah saya nak pesan. Katalah kita dah laksanakan 4 jam sehari kita belajar tadi. Perkara kedua saya nak pesan pada anak-anak para pelajar ataupun siapa mana-mana ibu bapa yang ada dalam ni. Pertama, pastikan anak tu dia request daripada lecturer tu video yang dah dirakam tu waktu belajar. Sebab kajian mengatakan bahawa sekurang-kurangnya pelajar universiti kena tonton sekali lagi video klip yang dah dirakamkan tu. Video yang dirakamkan tu. Sebab kebanyakan pelajar rupanya sekali dia dah habis lecture tu, that's it, khalas. Dia tutup laptop dia, cukup, tidur. Dia tak tengok lagi yang rakaman tu. Okey? Sebab kalau kita tak ulang balik dalam tempoh 24 jam yang pensyarah kita dah rakam tu, kita tak ulang balik, maka dia akan hilang daripada ingatan kita selepas daripada tu. Dalam tempoh 24 jam dah kena ulang balik semula. Itu kajian Okay. Kemudian yang ketiga, doktor macam mana nak buat doktor? Yang ini saya praktikkan dengan anak saya. Dan benda ni terbukti berkesan. Sekarang ni dah ada teknologi Google Meet lah, Microsoft Teams lah, Zoom lah, Webex lah kan. Lepas kita tengok lecture kita punya lecture tadi tu,
Kemudian lecturer kita share kita punya dia punya video recorded video tu. Kita tengok balik semula, kita buat catatan nota dan sebagainya, dan pastikan kita bercakap balik dan kita rakam apa yang kita cakap, yang kita faham tadi. Cakap balik dan rakam apa yang kita faham tadi. Sebab apa yang kita cakap tu sebenarnya datang daripada pemahaman kita. Sebab otak kita ni ada cerebrum, ada cerebellum, ada prefrontal cortex, dekat belakang hidung ni ada pituitary gland kan. Yang itu semua yang kontrol sistem neuron sel dalam badan kita dan sistem aliran darah dan degup nadi kita dan sebagainya kan. So sistem tu berasal daripada apa yang kita fikir ni sebenarnya. Okay, apa yang kita baca, kita faham, kita fikir, kemudian kita cakap. That's why anak-anak saya yang biasanya guna kaedah tu, biasanya masa final exam dah tak ada masalah dah. Tanya soalan macam mana pun dia tahu dah sebab dia dah cakap. Benda dah strongly embedded dalam dia punya neuron cell dalam otak dia. Okay, tu ingat ni mak-mak dengan ayah pun boleh juga guna pakai. Isteri saya tanya, bang apa cerita dalam online news tu? Dan kita kena baca lah. Lepas tu kita balik. Okay, tu yang kedua dan dalam masa yang sama, saya nak pesan para pelajar yang saya kasih sekalian dan juga para pendidik, kalau misal kata anak-anak kita ni, dia dapat video recorded video daripada pesyarah tu, pastikan masa dia tonton semula tu, dia kena tengok pada dia punya nota juga. So kombinasi yang tu akan menyebabkan otak dia bertambah aktif. Kalau dia sekadar tengok balik apa yang pesyarah dia cakap, dia takkan ingat. Okey. Yang keempat, tolonglah mulai pada hari ini, siapa yang masih belajar semester yang terbaru ni, tolonglah sekali-sekala riliskanlah stres tu. Buatlah Google Meet dengan kawan-kawan. Tolong. Sebab kalau tidak, tuan-tuan dan perempuan, para pelajar yang dikasih sekalian akan masuk dalam kategori 72.8% tadi, tak boleh nak kontrol stres lagi dah. Sebab rupa-rupanya bila kita bercakap dengan kawan-kawan, walaupun dalam Google Meet, kita dapat lepaskan apa yang kita rasa. Dan socialization ni sebenarnya mengurangkan kita punya stres tu. Sebab tu according to Philip Kotler, Gary Armstrong, Icek Adson, dia orang mengatakan bahawa bila adanya macam the theory of planned behavior tu kan contohnya, bila adanya social influence, subjective norms ni, kawan-kawan ni lah, bila ada elemen tu, kita akan menjadi lebih relax dan lebih tenang. Patutlah dalam Islam ada hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Kawan-kawan kita tu lah, jangan putus. Buatlah Google Meet dan sebagainya supaya kita akan lebih hilang stres. Dan terakhir, saya nak pesan pada para pelajar yang dikasih sekalian dan para ibu bapa, macam inilah, guna konsep 20-20-20. Sebab adik saya tadi kajian tu saya agak takut lah sebab student dia spend rupanya lebih daripada 5 jam sehari. 64.7% pelajar ni rupanya dia belajar lebih daripada 5 jam. Saya paling takut tengok ada satu statistik tu 11 hingga 12 jam sehari. Takut saya. Macam mana mata dia boleh tahan depan komputer skrin tu. So apa cara nak selesaikan tu? Pakar mata kata buat 20-20-20. That means setiap kali selepas 20 minit depan komputer skrin, tengok sesuatu yang 20 kaki jauhnya daripada mata kita. Dan dalam masa yang sama, selama mana kita tengok benda yang 20 kaki tu? 20 saat. 20 saat. So perkara itu akan menyebabkan mata kita lebih relax dan di belakang bola mata kita tu, dia banyak urat-urat kan? Dan urat-urat tu lebih relax dan otak kita juga akan lebih relax. Sebab urat di belakang tu yang menghantar mesej kat otak tu. So urat di belakang mata lebih relax dan kita akan lebih tenang. Ingat konsep 20-20-20. 20-20-20. After 20 minutes in front of the computer screen, look things which is about 20 feet away from you and then at the same time for 20 seconds. That's it. Ingat formula 20-20-20. Itu akan menyebabkan para pelajar akan berasa lebih tenang dan lebih relax dalam menghadapi online learning. Itu saja Cik Wan dan juga Puan Amy. Mantap. So, banyak kongsian yang boleh dimanfaatkan. Kan? Baik, sebagai mengakhiri perbualan kita ya Doktor. Sampai hujung rancangan ni, apakah pesanan Doktor kepada seluruh warga pelajar Universiti IPT IPTS
kolej dan sebagainya dengan situasi norma baru. Okey. Terima kasih Cik Wan. Puan Amy, saya sebenarnya sangat gembira kerana dijemput untuk program kita pada hari ini dekat channel Media One channel TV ni. Saya sungguh berbesar hatilah sebenarnya sebab saya suka berkongsi ilmu dengan ramai orang, ya. In fact, saya selalu cakap perkara ni dengan kawan-kawan saya dan anak-anak dan pelajar-pelajar saya sebab pelajar di OUM biasa pelajar matang. Bukan saja di local university, pelajar lokal, pelajar daripada luar negara pun kami ada, ya. Yang selalu saya pesan ialah terimalah hakikat bahawa online learning ni akan menjadi norms, akan menjadi perkara kebiasaan di masa akan datang. Terima hakikat tu. Okey, sebab tak lama lagi universiti pun mula fikir macam mana kaedah untuk penjimatan kos dan sebagainya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ni suka, of course lah kita kena ada dalam hati kita, dalam fikiran kita, kesukaan kita terhadap Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak menghalang kita untuk mengkagumi seseorang. Okey, saya juga kagum dengan Jack Ma. Yalah, walaupun ada kontroversi baru-baru ni tentang Jack Ma berkenaan dengan universiti dia, berkenaan dengan kerajaan dia punya policy dan sebagainya. Tapi tak apalah. Tapi apa yang baik pada Jack Ma tu kita ambil, ya. Jack Ma ni adalah one of the richest man in the world. You have to accept the reality. And then his estimated net worth tu kan 37 billion US dollar, punya banyaknya duit dia tu. Kita 37 ringgit dalam akaun. Dia 37 US dollar tu, 37 billion US dollar. Cik Wan, hebat tu Cik Wan, 37 billion tu. Berapa Dan generasi tu tak habis? Ya. Dan dia kan, dia start bisnes dia tahun 1999 kan, dekat Hupan, in China kan. Dan sekarang ni dia dah pencen, dia kembali semula ke tempat lahir dia, tempat asal dia. Cuma saya nak cerita beberapa pesan dia lah. Mungkin kita boleh jadikan iktibar untuk kita dan kuatkan semangat kita. Ramai orang komplain tentang online learning. Okay. Jack Ma kata, apa yang perlu ada dalam minda kita ialah the first one is stop complaining. Jangan asyik nak komplain aja. Sikit-sikit salah itu, sikit-sikit salah ni. Sampai bila nak berjaya? Orang yang berjaya selalunya dia tak akan fikir apa benda-benda yang menyebabkan otak dia jadi jam tu. Orang yang berjaya ialah dia selalu fikir, okay, aku fail kat sini, so what is next? Apa yang perlu aku lakukan supaya aku tidak jatuh pada lubang yang sama pada kali kedua? That's it. Kan? Stop complaining. Janganlah komplain. Asyik. Kita ni kadang-kadang kita bolehlah cerita nak riliskan stres. Tapi kalau dah hari-hari orang kita bercerita, komplain, lama orang menyampah dengan kita juga. Kan? Macam ada orang tanya saya, boleh Cik Wan, Puan Amy, saya cakap sikit dia ni buat construction. Dia kata, Dr. Nazri, macam mana saya nak pergi lagi ni? Syarikat construction banyak dah teruk ni. Saya sendiri pun terjejas apa semua. Saya kata kat dia, Tuan ada pengalaman buat rumah. Okay? Bila Tuan ada pengalaman buat rumah, Tuan buatlah package rumah-rumah. Kalau nak rumah harga RM50,000, macam ni package dia. Kalau nak rumah harga RM70,000, macam ni package dia. Nak harga rumah RM100,000, macam ni package dia. Sebab orang sekarang ni dia guna pakai business model yang diguna pakai oleh AirAsia sebelum ni. AirAsia memang excellent lah waktu tu kan. Tapi disebabkan COVID-19 dia ada turun sikit. Tapi bila dia turun pun dia kreatif. Dia antara company yang dapat digital bank punya sertifikat daripada bank negara, kelulusan daripada bank negara. Dan AirAsia juga dia buat satu portal untuk jual barang pertanian melalui AirAsia portal tu. Nampak tak? Dia kreatif, thinking outside the box. Dia jangan terus komplain. Akhirnya brother tu kata, betul lah Dr. Nazri, kenapa saya tak terfikir sebelum ni? Sebelum ni saya asyik dia cakap, saya ada kepakaran buat rumah, ada kilang hardware, kalau nak buat rumah cari saya. Kenapa tak sebenarnya saya ikut cakap Dr. Nazri, saya buat model rumah dulu, ambil gambar, kalau siapa yang nak tambah lagi sikit. Instead of RM50,000, mungkin jadi RM55,000. Lagi tambah, lagi mahal sikit dan sebagainya. Dan itu yang saya guna pakai bila cakap dengan pelajar, stop complaining. Kita tak akan puas hati sampai bila-bila pun. Ya? Itu pertama. Yang kedua, Jack Ma kata, you don't have to be smart, but be the first. You don't have to be smart, but be the first. Ya?
tengok macam mana saya suka filem yang sebelum ni dia buat short video-video pendek, cerita-cerita dalam YouTube. Akhirnya dia buat filem. Siapa nama tu? Yang dia ambil orang-orang yang kurang sihat tu, bukan kurang sihat, dia OKU tu. Malaysia punya Syami tu kan? Syami, yes, Syami. Ya. Syami. Saya suka tengok macam mana dia kuasai potensi yang ada pada OKU tu, walaupun sepupu dia sendiri dan sebagainya. Nampak Allah bantu orang tu, dia akan jadi senang lenang dan sebagainya, ya. Kita nak, tapi usaha dia tu penting, ya. So you don't have to be smart but be the first. Kemudian ramai daripada kita selalu ingat kawan-kawan ni, aku tak nak kawan lah, pening dengan kepala aku je nanti. Sebenarnya bila Nabi kata la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, kan, sebenarnya kita kena jadikan semua orang kat sekeliling kita ni kawan. Sebab kata si Jack Ma ni, kawan-kawan itulah yang akan memberikan 1001 opportunity kepada kita. Kawan-kawan bukan sekadar tolong saja tau, dia bagi peluang kepada kita. Tengok anak saya punya bisnes tadi tu, mula-mula kan dengan kawan-kawan dia je, dia promote. Saya pula tolong promote kat kawan-kawan saya. Akhirnya benda tu tersebar dan sebagainya. Right? So people around you create a lot of opportunities. Orang selalu cakap no. Orang selalu cakap no tu negatif, kan? Saya tak. Saya fikir no tu positif. No tu is actually new opportunities. Ya. Sebenarnya hidup ni ada banyak option. Yes, banyak option. Be kreatif saja. Okey, jangan merintih, jangan apa. Merintih dengan Allah itu boleh setiap masa. Hari-hari boleh. Sebab Allah suka. Makin banyak kita merintih dengan Allah, makin banyak Allah suka kita. Ya? Merintih dengan manusia, lama manusia pun fed up dengan kita. Nyampahlah aku dengar ni. Nasi komplain tak habis-habis, aku pun jadi negatif macam kau juga. Okey, yang kedua terakhir, ya. Jack Ma kata, if you are not optimistic, you are in trouble. Tak optimis pun. Nak melabur. Aku tak confident lah nak melabur ni. Melabur 10,000 ni mesti lesap ni. Tak optimis. Habis. Belajar. Tak payah belajar lah. Aku tengok orang tak payah belajar pun dah boleh excellent dalam hidup. Berapa kerat sangat sebenarnya yang tak belajar tu boleh excel dalam hidup. Yang banyaknya adalah belajar. Sebab tu belajar ni kita adalah proses berterusan. Sampai kita nak mati. Hatta kaedah membaca Al-Quran yang betul pun kita belajar. Kan? Kaedah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kaedah tu? Alhamdulillahirabbilalamin. Itu semua kena berguru. Macam mana kaedah makhraj huruf dan sebagainya, kan? Yang seterusnya, kata Jack Ma ialah learn from other people mistakes. Dalam masa pandemik COVID-19 sebagai pelajar, mana-mana yang kita tengok sahabat-sahabat kita dah melakukan kesilapan, contohnya melawan pensyarah masa dalam Google Meet, contohnya pensyarah panggil nama dia tak menyaut, dan menipu pensyarah secara diam-diam, dia nampak logo nama M dekat dia punya Google Meet tu, tapi sebenarnya dia dah pergi tak ke mana. Menipu lah tu, menipu. Sebab lawan Allah akan balas semula atas penipuan yang kita buat. Jangan tipu orang, hidup tak selamat, right? So kalau kita dah nampak kawan-kawan kita buat mistake pada waktu tu, contohnya satu lagi, kawan kita copy and paste assignment, dapat maklumat daripada internet, copy saja and then paste, sedangkan benda tu salah, kan? Kalau kita buat juga, kita sama macam kawan kita tu, dan tidak ada keberkatan dalam proses pembelajaran tu nanti. So learn from other people mistakes and do not repeat the same mistake. Do not repeat the same mistake. Itu saja words of wisdom yang saya boleh kongsi, Cik Wan dan juga Puan Amy. Perkongsian yang menarik dan yalah, banyak benda. Betul. Banyak benda. Kalau ikutkan kita nak tambah 1 jam lagi pun dari ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Cik Wan. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Sekian saja untuk Temu Bual Bicara bersama dengan Dr. Haji Nazri Muhammad Noor, Acting Director dari Open University Malaysia OUM, untuk episod prihatin COVID-19. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Media One TV Channel. Sama-sama, Cik Wan. Jumpa lagi insyaAllah kita di episod lain. Mana tahu kan. So, okey, yang anda di luar sana, jumpa lagi bersama episod lain dengan jemputan istimewa dengan kupasan isu-isu hangat semasa.
kita episod kemudian ni kita bersama dengan Wat Enjab, seorang anak seni dari berbangsa Iban daripada Sarawak. Itu Wow. sahabat baik saya ramai Hebat, kawan-kawan Iban di sana. Wow, Okey. hebat. So, moga dengan program ini bakal memberi inspirasi dan informasi berguna buat anda di luar sana. Kita jumpa lagi. InsyaAllah jangan lupa subscribe Media One TV channel. Like dan share YouTube Media One TV channel. So, kita jumpa lagi insyaAllah pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Puan Mel. Alright, Terima kasih banyak Cik Wan. Terima kasih Puan Mel, Puan Melda ya. Jumpa kita. Okey Pak Long.